Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Syarif Zamawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 25 November. Kerajaan Sabah menyediakan peruntukan sebanyak RM813.56 juta bagi menyokong tiga sektor utama ekonomi iaitu pertanian, perindustrian dan pelancongan. Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun ketika membentangkan Belanjawan 2024 semalam berkata beberapa inisiatif digariskan untuk memacu pembangunan tiga sektor berkenaan. Menurut Datuk Masidi, ia termasuk meningkatkan hasil dan kualiti produk pertanian untuk memastikan tahap sara diri atau semua bekalan bahan makanan terus meningkat. Selain itu, kerajaan negeri akan memperkenal dan melaksanakan inovasi melalui program-program pembangunan tanaman, akuakultur, penternakan, perladangan getah dan pembangunan usahawan tani. Bagi meningkatkan bekalan beras negeri, kerajaan mengambil inisiatif untuk menjayakan penubuhan semula Lembaga Padi dan Beras Sabah membabitkan RM1.82 juta untuk tujuan pengurusan dan pentadbiran. Turut diberi tumpuan sektor perindustrian membabitkan peruntukan sebanyak RM124.06 juta untuk perbelanjaan mengurus dan membangunkan sektor tersebut. Tambah Datuk Masidi, secara keseluruhan ekonomi Sabah semakin pulih iaitu meningkat 3.7% pada tahun 2022 berbanding 1.5% pada tahun sebelumnya. Jumlah keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan peningkatan iaitu RM81.9 bilion pada tahun 2022 berbanding RM79 bilion pada tahun 2021. KDNK per kapita Sabah meningkat kepada RM35,766 pada tahun 2022 yang didorong oleh pemulihan semula sektor-sektor utama ekonomi di negeri ini. Jumlah import direkodkan meningkat kepada RM27.3 bilion daripada RM26.4 bilion dalam tempoh sama pada tahun 2022 iaitu meningkat 3.4%. Peningkatan ini disumbangkan oleh kenaikan nilai import barangan utama negeri antaranya jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan serta bahan api galian dan pelincir. Kerajaan negeri bersetuju untuk memberikan bantuan khas kewangan sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam negeri termasuk penjawat awam sementara, kontrak dan pekerja sambilan harian. Bantuan khas kewangan itu akan dibayar dua kali iaitu RM1,000 pada Januari 2024 manakala selebihnya dibayar menjelang Hari Raya Aidilfitri. Datuk Masidi berharap insentif tersebut akan dapat menyuntik semangat para penjawat awam negeri untuk terus gigih mempertingkatkan mutu penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat. Katanya kerajaan negeri turut memperuntukkan sebanyak RM25.06 juta untuk menggalakkan pembelajaran berterusan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan mereka mempunyai pengetahuan, kepakaran dan kemahiran dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Menurut Datuk Masidi, bagi meningkatkan lagi keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam, kerajaan negeri tahun ini telah mewujudkan sebanyak 799 jawatan baharu untuk mengisi keperluan tenaga kerja bagi mengimbangi bebanan kerja yang semakin mencabar dan kompleks. Belanjawan 2024 yang bertemakan Sabah Teguh Rakyat Terbela membabitkan RM5.701 bilion berbanding anggaran kutipan hasil sebanyak RM5.737 bilion. Seramai 250 peserta menghadiri persidangan Mikro My Startup anjuran Cradle Funds dan Berhad iaitu agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Persidangan dengan kerjasama Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah itu bertujuan membantu komuniti syarikat pemula ke arah membentuk ekosistem negara inklusif. Menurut Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Arthur Joseph Kurup, melalui persidangan mikro ini, peserta dapat memanfaatkan sesi perkongsian pendanaan, pengesahan perniagaan, pemupukan bakat baharu dalam bidang teknologi serta rahsia kejayaan untuk menembusi pasaran global. Dalam program My Startup Next ini merupakan satu inisiatif daripada kementerian melalui agensi Cradle untuk kita menjangkau ke seluruh negara untuk membawa program-program yang mini conference untuk kita membantu kepada komuniti syarikat pemula ataupun startup syarikat di seluruh negara.
Beliau ditemui selepas majlis pelancaran penutupan persidangan berkenaan. Tahun ini, 4 syarikat yang berdaftar di bawah My Startup berjaya memperolehi pembiayaan berjumlah RM675,000 di seluruh negara. Bilangan syarikat yang berdaftar di Sabah juga meningkat lebih 40% berbanding tahun lepas dan merupakan pencapaian baik My Startup di Sabah. Seramai 613 anggota Kor Kadet Polis daripada 17 kontingen daerah termasuk kontingen dari Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kota Kinabalu berjaya menamatkan program cabaran kurikulum Perkhemahan Kor Kadet Polis Negeri Sabah 2023. Program Anjuran Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Pendidikan Negeri yang berlangsung 19 November lepas berakhir hari ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun berkata menerusi program ini, para peserta berpeluang menimba ilmu daripada pasukan gerakan am seperti pengenalan ronda dan pandu arah serta pembelajaran kompas prismatik. Program ini amat penting kepada pelajar sekolah sebab di samping memberikan disiplin, meningkatkan disiplin pelajar, ini juga merupakan satu bentuk latihan asas kepada pelajar-pelajar yang berminat untuk menceburi diri dalam kerja kepolisian. Datuk Jauteh ditemui RTM selepas merasmikan majlis penutupan program berkenaan di Papar. Dalam majlis ini, Kor Kadet Polis Daerah Penampang muncul juara keseluruhan, diikuti naib juara dimenangi Pensiangan, tempat ketiga Keningau, tempat keempat Kota Marudu dan tempat kelima dimenangi pasukan Kor Kadet Polis Daerah Kudat. Pengalaman saya ikut ini banyak. Saya dapat bekerjasama antara kumpulan, lepas itu saling memahami antara satu sama lain, disiplin, lepas itu cara penyampaian bahasa pada orang lain. Kami belajar berdisiplin semua, apa yang semua cikgu suruh kami buat. Dan contohnya masak, cuci piring, menolong, saling tolong menolong dan banyak lain-lain lagi lah. Kadet, kenapa? Gerak! Universiti Malaysia Sabah UMS memeterai Memorandum Persefahaman MOU dengan Borinos Fried Chicken Sdn Bhd bagi mengukuh dan membangunkan kerjasama pembangunan akademik. Kerjasama memfokuskan beberapa bidang antaranya latihan dan penempatan pelajar, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan pengetahuan melalui perkongsian pengetahuan dan kepakaran. MOU ditandatangani Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor bersama pengasas dan pengarah Borinos Jenis Yeo disaksikan oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli, Dekan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan UMS Dr. Rahimi Abdul Karim, Penasihat Undang-Undang UMS Awang Suhaizam Bongsu serta Pengurus Besar Borinos Clement Tan. Menurut Profesor Dr. Kasim, kerjasama ini sebagai akses kepada kepakaran dan sumber industri makanan segera tempatan sekaligus memberi manfaat luas daripada keupayaan penyelidikan dan pembangunan UMS. Kita mempunyai hampir 1,000 pelajar yang berdaftar untuk 3 program ini sahaja, ya, secara umumnya. Jadi ini merupakan satu kerjasama yang bagus di antara universiti dengan industri, di mana memang ketika ini Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia menggalakkan supaya mengadakan kolaborasi universiti dengan industri, dan di mana kita akan memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang mengambil jurusan yang berkaitan dengan industri makanan. We are looking into making a difference to the population here, especially the youngsters. So we are through the business itself, we will, on our own ways, we develop them, we groom them so that they can equip with better skills, not only in terms of character, but also hard skills and soft skills. Mereka ditemui media selepas menandatangani MOU berkenaan. Menerusi MOU tersebut, para pelajar berpeluang menimba pengalaman dunia pekerjaan sebenar dalam bidang yang diceburi di samping membuka peluang pekerjaan baharu untuk manfaat masyarakat Sabah. Baik, sekian perkembangan berita pagi Sabah. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.